Batu sah dulu akidah, baru akad tangan doa ke langit. Nampak? Sah dulu akidah, baru tunggang tunggik semayang. Betul dulu akidah, tauhid kita betul dah, baru bayar zakat. Kena dah iman kita sebagaimana yang dikehendaki oleh agama, baru naik ke Mekah. Nah, kalau tidak kok jadi haji yang tidak mabrur. Pasal apa? Iman rosak. Hukum Allah tak boleh laksana, tapi pergi haji. Jangan politik. Ni kuliah agama, munjang cari pasal. Ni bukan cerita politik. Faham? Senda Rasulullah, hina hadis Nabi, tan korban. Allah, siapa lari kambing-kambingnya kejar. Ni masalah manusia tidak faham. Tauhid tu dulu penting. Tauhid kemah 2 rakaat musmayang, Allah bayar mahal pada dunia dan isinya. Rak'atani minal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat semayang sunat subuh, Allah berimu lebih baik daripada dunia dan isi dunia. Dengan syarat ulama kata sahihul aqidah. Akidah tu iaitu akidah ahli sunnah wal jamaah. Faham? Waktu tauhid tinggi, iman tinggi. Nombor 1 iman dulu. Nampak? Kita cek balik, kita kena tak iman kita. Ramai mana orang rasa iman sama sekarang? Nama golongan orang beriman, orang Islam, tapi pegangan Mu'tazilah, pegangan Qadariyah, pegangan Jabariyah. Kita tak perlu tulis Jabariyah atas baju kita, tapi kalau kita pegang macam dia, Jabariyah lah kita dalam api neraka. Nabi kata, inna ummati sataftariku ala sab'in wa salasin firqatan. Sesungguhnya umat aku akan berpecah jadi 73. Sintani wa sab'una finnar. 72 golongan umat aku dalam api neraka. Wahidun fil jannah. Satu saja golongan umat aku dalam syurga. Adakah kita masuk hak satu? Semua orang angkat tangan, dia golongan yang satu. Yang satu dalam syurga, ma ana alaihi wa ashabi. Yang berpegang seperti pegangan aku, mengikut jalan aku dan para sahabat. Faham? Lepas tu cek tu adakah kita seperti mana mengikut atas akidah Rasulullah? Kita ikut tak pegangan para sahabat supaya kita masuk wahidun fil jannah? Takut kita cakap sembang saja. Ni banyak rosak. Pasal apa? Tak belajar ilmu tauhid, tak mendalami ilmu akidah. Iman memang iman dah. Kita beriman dengan 2 kalimah syahadah dan Islam atas 2 kalimah syahadah. Siapa yang mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dalam hati dia yakin dengan makna tiada Tuhan yang sebenar melainkan Allah dan sesungguhnya Muhammad itu utusan Allah, orang ini dapat 2. Yang pertama, dia Islam. Sabotah. Kerana dia telah mengiqrar dengan lidah. Yang kedua, dia dapat iman, iaitu dia isbatkan makna dalam hati. Faham? Jadi siapa yang ucap 2 kalimah syahadah, nampak? Dia telah iman dan Islam. Kenapa lagi kita perlu hadir majlis-majlis akidah, majlis tauhid, majlis iman, nak mengenal Allah dan sebagainya? Tujuannya supaya terselamat syahadah kita sampai kepada kita mati. Itu tujuan dia. Nampak? Sebab kita ambil benih sawi, kita lepak atas tanah, takkan tumbuh pokok rambutan. Kita ambil benih rambutan, lepak atas tanah, takkan keluar padi. Tak? Maka siapa yang mengucap kalimah syahadah, dia sudah tentu Islam dan iman. Tetapi adakah dia dapat berjaya menjaga syahadah dia itu selama hidup dia? Itu tujuannya, supaya benih sawi tadi, walaupun dia keluar benih sawi, tapi dia akan membesar dan akan dapat dipetik hasilnya sebagai sawi. Kalau kita benih sawi saja lepas atas tanah, 2 kalau biji keluar daun, kita tak jaga, bahang di kambing. Nampak? Bahang di ulat, tak pagar, kekah di binatang-binatang, tak ada baja, tak ada racun. Sebab tu syahadah kita jaga. Dengar kuliah-kuliah tentang akidah.
dengar kuliah tentang tauhid, faham? Barulah syahadah kita elok sihat sepanjang hidup kita, lalu kita mati membawa akidah yang betul. Ramai mana rosak akidah, dia pegang anak dia lulus universiti Melaka, aku tidak susah lagi nanti di hari tua kerana anakku makan gaji besar Melaka. Orang ni kufur kepada Allah, tapi dia hajah dan haji waktu Islam, akidah rosak. Kerana dia sama dengan akidah Mu'tazilah, sama dengan akidah Qadariyah. Ada orang yang dapat sertifikat, dapat CJ tinggi, dia yakin dengan CJ itu dia senang masa hadapan dia. Orang ni kafir di sisi Allah, Islam di sisi manusia. Itu masalah akidah, pasal tak faham. Ada orang yakin dengan obat yang molek, obat mahal. Oh, kalau obat mahal garanti baik. Balik awal akidah, faham? Dah budak belajar. Tu kata 72 dalam neraka, bukan 72 orang, 72 puak, satu puak berbilion-bilion. Nampak? Ni pentinglah ni, orang suruh mari dengar, tak mari jemput mari Cik Mat malam esok, pasal kita jemput seorang ustaz tu, dia ajar akidah, lusa tauhid, malam kemarin bab iman. Oh, insya-Allah, insya-Allah tak mari pun, insya-Allah pak mampu. Insya-Allah, insya-Allah. Nak, bukan kena tekek pun. Nak, mari dengar. Hak bodoh jadi cerdik, hak gelap jadi cerah. Nampak? Hak kelabu jadi terang, hak jahil jadi alim, hak Tuhan marah jadi Tuhan sayang. Dah apa benda rugi? Nak, iman kita tak tahu ke benda iman, tak tahu ke benda iman. Nah, rosak akidah pun tak rasa apa-apa. Nah, banyak benda dah rosak dalam akidah. Pegangan dia, kepercayaan kepada kitab tergugat. Kepercayaan kadang-kadang kepada para rasul tergugat. Kepercayaan pada qada dan qadar dia ada rosak, tidak sempurna, ada cedera. Dia baiki tau. Ada. Nak baiki mana? Tak dengar. Bila kita dengar, baru kita lah, tak betul aku kalau gitu. Tu tujuan dengar. Tapi kalau motosikal, bang, bunyi sikit je skru. Oh, wagi pomeng lalu. Wagi pomeng, kemas skru. Bang, kereta dia bunyi sikit. Ni. Tak sedap. Tak sedap. Wagi beke 3 minggu masuk beke, akak enjin masuk enjin mula. Faham? Tak boleh kalau bunyi-bunyi sikit-sikit. Nak kemas punya. Aduh, kemas. Akidahmu jatuh gelolek dalam lokang. Faham? Tak baiki pun. Nak, padahal tak skru pelik je bunyi gede-gede. Tak usah kata mu kemas, mu buang sebelah biar sengit pelik. Singapura boleh pergi. Tak ada masalah. Nak, ini masalah kita tak faham. Nilai hak paling tinggi sekali iman kita. Di antara soalan dalam kubur, wa ma i'tiqaduka. Apa i'tiqad kamu? Nak jawab gua ni? Nak jawab lagu mana? Kalau tak dia jawab, nak bukan jawab dengan mulut, jawab dengan akidah. Tapi kita tak bimbang. Pasal apa kita tak bimbang dengan soalan-soalan dalam kubur? Pasal kita bodoh. Kalau kita orang cerdik, kita bimbang. Dalil al-kayyisu man dana nafsah wa amila lima ba'dal maut. Orang cerdik, orang IQ tinggi, orang tidak bodoh, maka dia duduk muhasabah diri dia, banyak kekurangan, lalu dia beramal dengan perkara yang dapat menolong dia lepas daripada dia mati. Ni Nabi bagi tahu. Maknanya orang yang bodoh, orang yang tidak bimbang dengan apa yang akan berlaku selepas daripada dia mati. Nampak? Walaupun mutaraf PhD, tapi mu tak beramal dengan perkara yang tolong mu lepas pada mati, maka PhD mu sama taraf dengan lembu yang paling bodoh di dalam tandingan lembu bodoh dunia. Faham?